Okey, boleh nampak saya punya skrin? Boleh cikgu. Okey, kita sambung. Okey, homework ni semua dapat buat ke? Dapat cikgu. Jawapan dia okey, betul semua? Okey cikgu. Okey, saya dah ada postkan dalam WhatsApp group tu. Boleh tengoklah kalau dah mencuba. Kalau belum cuba, pergi buat sampai dapatlah. Okey, kalau salah tak mengapa, asalkan ada cuba. Alright. Kita sekarang ni nak terus bergerak kepada topik yang lebih relevan kepada exam SPM. Okay, kita nak cover tentang persamaan tangent. You see, saya nak refreshkan semula sekali lagi. Pembezaan ni, seperti yang saya pernah cakap, pembezaan ialah apa dia? Ialah kecerunan graf ataupun kadar perubahan. Okay, jadi stick. Benda tu kena ingat sentiasa. Kecerunan, persamaan dy dx tu adalah fungsi kecerunan. Jadi kita dapatkan fungsi kecerunan untuk mendapatkan kecerunan garis lengkung. Okey, di sini yang kita akan akan elaborate lagi. Seperti yang pernah kita belajar dulu, bila kita nak cari kecerunan untuk garis lurus, kita guna formula kecerunan graf. M selalu yang kita guna, iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini adalah asas kepada pembezaan. Dan kita akan ikut satu contoh ni, persamaan yang saya dah letak kat sini. Kita akan tengok dia punya persamaan garisan tangent. Alright. Mula-mulanya kita cari dia punya, kita bezakan dia punya persamaan dia. Okey, fx sama setengah x kuasa 2 tolak 3x tolak 2. So kalau f tanda x iaitu pembezaan dia bersama dengan x tolak 3. Okey, ini yang kita kata sebagai fungsi kecerunan. Okey. Fungsi kecerunan. Okey, katakanlah saya nak pilih satu titik. Saya nak pilih katakanlah x bersama 4. Pada x bersama dengan 4, okey, mungkin titik P ni lah. Okey, titik P ni yang saya letakkan di sini. Kemudian itulah kemungkinannya ya. X bersama 4. Tapi titik P ni saya hanya bubuh secara general saja dengan koordinat dia x1 y1. Okey, kalaulah andai kata x sama dengan 4. Jadi F4 dulu kita tengok apa koordinat dia. F4 sama dengan 1/2 4 kuasa 2 tolak 3 darab dengan 4 tolak 2, iaitu bersamaan dengan 16. 4 kuasa 2 16, 16 bagi 2 jadi 8. 8 tolak 12 tolak 2 bersama dengan tolak 6. Okey, jadi koordinat dia ialah untuk contoh ini ialah 46 titik P ialah 4 negatif 6 contohnya lah. Okey, apabila kita nak cari kecerunan tangent pada titik P tu, kita letakkan nilai x bersama 4 dalam fungsi kecerunan tu. Jadi f tanda x ialah pertama 4 tolak 3. Jadi kita tahulah kecerunan dia bersama dengan 1. Okey, kecerunan pada titik P. Okey, sekarang kita punya task, kita punya target kita nak mencari persamaan garisan tangent yang warna biru tu. Kita nak cari persamaan dia. Kita dah tahu dah, disebabkan kecerunan seketika seketika garis lengkung pada x bersama dengan 4 bersama dengan 1, bermakna garisan tangent dia mempunyai kecerunan bersama dengan 1. Jadi kita boleh guna
formula ini, tetapi kita ubah suaikan jadi macam mana? Kita ubah suaikan jadi Y tolak Y1 bagi dengan X tolak X1 bersamaan dengan 1. Okey, ini 1 adalah kecerunan graf. Jadi Y1 adalah negatif 6 dan X1 ialah 4. Kita masukkan nilai Y1 dan X1 ke dalam ni, kita akan dapat persamaan garisan tangen tu. Jadi Y tolak 6 jadi Y tambah 6 bersama dengan X tambah X tolak 4 ni kita pindahkan ke kanan, dia akan jadi X tolak 4 lah sebab darab dengan 1. Darab dengan 1 jadi X tolak 4. Okey, kita boleh pindahkan 6 pula ke sana jadi tolak 6. Bermakna Y adalah bersama dengan X tolak 10. Jadi ini dia fungsi, ini persamaan garisan tangen tu, garisan tangen. Jadi itu cara kita nak mencari persamaan garisan tangen. Okey, boleh ikut, boleh faham? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada lagi, cikgu. Okey. Faham cikgu? Faham Okey, harap-harap boleh faham dan boleh hafal cara dia. Boleh ingat cara dia sebab kita akan buat latihan lepas ni Ada lagi secara generalnya saya nak ceritakan untuk persamaan tangen ni. Kita dah gunakan tadi formula yang kita modify. Katakanlah sekarang ni saya panggil koordinat P tu ialah sebagai A, FA. Alright. Maksudnya X bersama dengan A pada garisan tu bermakna kalau kita letak FA, kita akan dapat nilai nilai Y lah. Nilai koordinat Y. Jadi itulah secara generalnya koordinat kepada titik di atas garis lengkung tu. Okey, ini dia punya formula untuk mencari persamaan tangen secara generalnya. Tak perlu ingat yang ni sangat. Okey, yang ini kita perlu faham saja tak perlu ingat yang ni. Sebab in the end nanti kita akan guna contoh seperti mana yang saya buat dalam slide sebelum tadi tu. Alright. Sekejap Okey. Okey, so kita guna tu formula tu, Y tolak FA bahagi dengan X tolak A bersama dengan M. Bersama dengan M tu sebenarnya nilai fungsi keturunan tu iaitu F tanda A. Sebab F tanda A kita letakkan nilai A dalam persamaan fungsi keturunan, kita akan dapat keturunan graf tu. Okey, so kalau kita pindah ini ke kanan, kita akan dapat Y tolak F A bersama dengan F tanda A X tolak A. Dan kalau kita pindahkan ini pula ke kanan, dia akan jadi tambah FA. Jadi in the end, secara generalnya persamaan untuk garisan tangen ialah F tanda A X tolak A dan campur FA. Jadi ini dia secara general ataupun formula untuk mencari persamaan garisan tangen. Okey, saya dah letakkan kat sini link kepada Desmos graph. Saya dah letakkan juga persamaan garisan lengkung dalam Desmos graph saya. Okey, kita tengok sekejap. Okey, ini dia. Dekat belah kiri ni saya dah letakkan fungsi tu, fx yang saya guna dalam slide tadi. Okey. Buat masa ni nilai A dia ialah 1.3. Jadi saya boleh drag titik ni ataupun drag terus daripada garis lengkung ni. Kita akan lihat bagaimana garisan tangen tu berubah. Alright. Begitu Kalau saya sengaja tukar line 3 ni, saya tukarkan X kepada A,
dia akan bagi tahu kecerunan dia pada titik yang saya pilih. Sekarang ni minus 0.2. Jadi kalau saya movekan dia kepada X bersamaan 2 contohnya. X bersamaan 2 tadi. X sama dengan 4, sorry. Saya tadi X sama 4 dalam contoh dan slide tadi. Okay, X sama 4. Sini 4. Sekejap. Saya letakkan label. Ni koordinat dia. 4 tolak 6. 4 tolak 6. Kita tengok dekat sini pula kecerunan dia kecerunan ni bersama dengan 1. Okey. Formula yang saya letakkan tadi untuk garisan tangent berada kat sini. Dari sinilah Desmos dapat lukis garisan warna biru tu. Saya aplikasikan saja formula yang kita derive sekejap tadi. Jadi graf ni korang nanti boleh main-main. Okey. Saya akan bagi PDF file untuk kelas ni. Korang boleh klik saja dan dapat tengok graf ni sendiri dalam Desmos. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada juga. Tak ada. Okey. Okey, itu persamaan tangent. Harap-harap dia straightforward. Satu lagi dalam SPM suka tanya, selain daripada persamaan tangent, ialah persamaan normal. Okey. Kalau tengok dalam diagram ni, garisan normal tu yang warna hijau tu. Persamaan normal, kita kena cari dulu koordinat P. Kita kena cari dulu kecerunan untuk garisan tangent. Lepas tu kita akan dapat kecerunan untuk garisan normal. Alright. Kemudian kita akan apply formula yang sama juga tadi untuk mendapat persamaan garisan normal ni. Okey. Kita cuba work it out kat sekarang ni. Alhamdulillah. Okey, untuk fungsi yang sama tadi, f tanda x, fungsi cerunan bersama dengan x tolak 3. So, pada koordinat 4 tolak 6 tadi, yang sama kita guna tadi, kita tahu f tanda x, f tanda 4 lah. Okey, fm pula dah. 4. F4 adalah bersama dengan kecerunan graf tu. Saya bagikan dia M1 kat bawah tu. Subscript M1 iaitu bersama dengan 1. Okey, 4 tolak 3 bersama dengan 1. Alright. Tetapi ingat tak, kita mungkin pernah belajar dululah, saya tak pasti. Kalau kita ada dua garisan dalam graf, kecerunan satu garisan tu dengan garisan yang normal kepada dia, yang membentuk 90 darjah, tengok sini, 90 darjah sudut dia. Dia punya hasil darat kecerunan dia bersama dengan berapa? Siapa ingat? M1 darat dengan M2, berapa nilai dia? Siapa ingat? Kalau kita ambil garisan kecerunan satu garis, darab dengan kecerunan garis yang perpendicular dengan dia, yang bersudut tepat dengan dia, berapa jawapan dia? Tak ingat? Tak ingat. Lupa je. Okey, yang ni kena ingat, ini sangat penting. Kalau kita ambil dua kecerunan tu, dia akan dapat nilai dia negatif 1. Oh, sebab kecerunan lagi satu tu negatif 1 ni? Ya. Kalau dua garisan tu, okey, garisan pertama, kemudian garisan kedua pula. Okey. Dan bersudut tepat bersudut tepat perpendicularnya garisan ni. Hasil darab kedua kecerunan garisan ni adalah bersama tolak 1. Okey, ini kena serap masuk dalam kepala ni. Ini nanti banyak kali kita kena apply dalam topik pembezaan. Banyak kali saya cakap. M1 darab M2 bersama tolak 1. Contohnya lah, katakanlah garisan warna kuning ni, persamaan dia Y bersama dengan 4X tolak 1 lah contoh. Jadi dia punya M1
bersama dengan 4 lah. Kalau M1 bersama 4 bermakna ini negatifnya, sorry. Negatif punya garisan saya bagi dia negatif value lah. Negatif apa? Katakanlah negatif 3 lah. Kuning. Garisan kuning tu dia punya kecurangan dia negatif. Jadi negatif 3 X tolak 1. Jadi M1 bersama tolak 3. Jadi M1 darab M2, sekejap. M2 jadi berapa? Okey. Bukan 2. M2 bersama dengan berapa? Tanda soal. Okey. M1 darab dengan M2 mesti bersama dengan tolak 1. Jadi M1 tolak 3, M2 bersama dengan tolak 1. Bermakna M2 bersama dengan 1/3. 1/3. Oh, okey. Nampak. Silap. Sebab 1/3 darab dengan tolak 3 akan bersama dengan tolak 1. Itu maksud dia. Okay, now. Kita kembali kepada yang kita tengah discuss tadi tu. Okay, sebab hasil darab dua garisan ni negatif 1 bermakna M1 bersama dengan 1 darab dengan M2 bersama dengan negatif 1. Jadi M2 bersama dengan negatif 1 lah. Jadi garisan normal yang hijau ni kita dah tahu kecurangan dia negatif 1. Dan kita guna balik formula tadi tu untuk mencari persamaan dia. Y tolak negatif 6 bagi dengan X tolak 4, iaitu koordinat P tu, bersamaan dengan negatif 1. Okey. Jadi Y tambah 6 bersama dengan yang 4 tolak 1 ni kita pindah ke kanan. Darab dengan negatif 1. So jadi apa? So jadi tolak X tambah 4. Dan akhirnya kita pindahkan 6 ke kanan jadi negatif 6. Jadi 4 tolak 6 jadi negatif 2. Bermakna Y bersama dengan tolak 4, tolak X tolak 2. Ini dia persamaan kepada garisan normal. Okey. Persamaan garisan normal pada titik P, iaitu 4 negatif 6. Macam tu cara dia. Kita nak cari persamaan normal dan juga persamaan tangent. Boleh ikut tak ni? Boleh. Okey, saya bubuh satu lagi link Desmos kat sini untuk tunjukkan dia. Ni dia. Garisan biru tu garisan tangent, garisan hijau tu garisan normal. Jadi dia boleh bergerak macam ni. Okey, yang warna biru tu saya letakkan formula dia untuk garisan tangent. Warna hijau ni saya letakkan formula untuk garisan normal. Dah siap dah kat sini semua. Nanti boleh main tengok macam mana rupa dia. Alright. Kalau kita belajar topik pembezaan macam ni, kalau kita dapat relate kepada bentuk visual dia, bagaimana graf dia membentuk kan, boleh main dalam kepala, sangat-sangat berharga tu. Kebolehan untuk mainkan graf ni dalam kepala sangat-sangat valuable. Jadi rajin-rajinlah main graf ni. Seperti kita biasa, kita boleh satu hari ni bila bukan dalam dewan peperiksaan ni, gambar rajah ni boleh bermain dalam kepala. Alright. Boleh ikut ya, sebab kita nak buat latihan ni ni. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey. Saya tunjuk contoh dululah. Belum lagi latihan. Okey, cari persamaan tangent dan normal kepada lengkung f cos 3 tolak 2x cos 2 tambah 5 pada titik 52. Okey. Kita mulakan dengan menulis fungsi tu, persamaan garis lengkung tu. X cos 3 tolak 2x cos 2 tambah 5. Okey, remember this step ya. Jadi next one kita nak cari, kita bezakan fungsi tu. F tanda X jadi 3X cos 2. Okey, ini buat pembezaan ni saya harap tak ada masalah dah ya. Tolak 4X.
Setakat tu sajalah. 3x kuasa 2 tolak 4x. Okey. Pada titik P 25 bermakna x bersama dengan 2. Jadi kita letakkan M1, kita kecurunan kepada garisan tangent tu ialah bersama dengan F tanda 2. Jadi 3 darab dengan 2 kuasa 2 tolak 4 darab dengan 2. Bersama dengan 2 kuasa 2 jadi 4. 4 darab 3 jadi 12. 12 tolak 8, iaitu bersama dengan 4. Okey, ini nilai M1. Okey. Kita nak cari persamaan tangent tu dulu. Jadi kita letakkan formula y tolak 5. Ke 5 tu koordinat y, koordinat y pada titik P. Ni 5 di sini. Nanti x tolak 2. Per x tolak 2 bersama dengan 4. Okey, macam biasa. Kita pindah ke kanan. Dia akan jadi y tolak 5 bersama dengan 4x tolak 8. Kemudian lastly kita pindah negatif 5 ke sana, jadi tambah 5. Okey, so bersama dengan y bersama dengan 4x tolak 5 tambah 5 jadi tolak 3. Jadi ini persamaan tangent. Persamaan tangent. Alright, so nak cari persamaan normal pula. Okey. Kita kata M1 darab M2 bersama dengan negatif 1. Jadi M1 bersama dengan 4. 4 M2 bersama dengan negatif 1. Jadi M2 bersama dengan tolak 1/4. Okey. Sambung kat sini. Kita dah tahu keturunan, kita apply formula tu balik. Y tolak 5 per x tolak 2 bersama dengan tolak 1/4. Jadi pindahkan ke kanan. Y tolak 5 bersama dengan tolak 1/4x tambah 1/2. Okey, so lastly kita pindah negatif 5 tu ke kanan, jadi tambah 5. Jadi bersamaan dengan y tolak 1/4x tambah 5/5. 5/5. Jadi ini dia persamaan normal. Kita boleh darab ya dengan 4. Kita boleh darab dengan 4 boleh juga. No problem. Kita darab 4. Darab 4 sebab kita tak mau per 4 kat sini. Okey. Jadi ini 5/5 ni 11/2 lah. 11/2. Jadi kalau tolak 4, saya pindah sini 4y bersama dengan tolak x tambah 22. Ini dia persamaan normal. Okey. Boleh ikut? Tak ada soalan? Boleh ikut je, cuma pening-pening sikit nanti biasa. Okey. Okey, pening-pening sikit tu biasa. Itu normal cerita pasal garisan normal ya, itu normal lah. Keliru ni. Sebab apa-apa pun contoh ni yang perlu difahami, tapi untuk menguatkan skill tu kita perlu buat latihan. Okey, latihan is coming. Okey, sekarang. Sekejap saya nak atur-aturkan. Ada 4 soalan di sini. Mana dia tadi? Okey, ni dia. Okey, ni soalan 4. Okey. Kita buat soalan pertama. Soalan 1A. 1A dulu Kita buat sama-sama.
Korang buat lah. Korang buat dulu. Kemudian bagi tahu saya. Salinkan dia punya persamaan dia. 1A dulu ya. Saling persamaan dia dulu. Kalau nak saya flip ke slide sebelumnya, saya akan flipkan dia. Fx Fx bersama dengan 5x kuasa 2 tolak 7x tolak 1 pada titik apa? Pada titik 1 negatif 3. Okey, boleh saya flip ke slide yang sebelum ni? Boleh cikgu. Boleh ke? Alright, here we go. All the best. Cikgu. Ya. Yeah. Jawab dulu terus ya, jawab kalau dah siap tangent habiskan normal dulu ke bagi jawapan dulu. Bagi tahu tangentnya dulu. Tangent saya dapat y sama dengan 3x tolak 6. 3x tolak 6. Alright. Kita Ya. teruskan pada normal pula. Akil dengan Amal kalau dapat garisan tangent tu bagi tahu saya. Dah dapat cikgu. Mendapat apa? 3x tolak 6. Y bersamaan 3x tolak 6. Okay, good. Sama juga cikgu. Okay, good. Very good. Okay, cari normal pula. Ingat hasil darat 2 keturunan tu negatif 1. M1 darat M2 bersama negatif 1.
Cikgu. Ya. Kalau persamaan normal dia kena pindahkan semua, jadikan sebelah dia kosong ke kena buat tak payah pindahkan? Saya tak faham apa dia pindah kosong tu. Dia contoh macam jadikan dia satu macam persamaan 3y sama dengan, saya dapat jawapan 3y sama dengan negatif x tolak 8. Dia kena pindahkan ke sebelah ke macam tu je? Ya, dia kena pindah ke sebelah. Bagi dalam bentuk y bersamaan lah. Y bersama dengan something lah. Bagi bentuk macam tu. Okey. Tu saya buat dia punya penyelesaian saya sendiri sini. Okey, sekejap. Tolak 3, betul lah. Tolak 6. Alright. Cikgu, Ya. saya dapat 3y campur x campur 8 3y tambah x. campur 8 Okey, 3y tambah x campur ha sama dengan 8. tambah 8 Tambah 8. sama dengan kosong. Sama kosong. Okey. Okey, so, macam ni pun boleh diterima lah. Hanya dia tak apa dan nampak sangat lah. Cikgu, jawapan ni memang kena sama dengan kosong. Sebenarnya jawapan yang paling dinantikan sebenarnya dalam bentuk macam ni, y bersamaan. Sebab kita boleh nampak dia punya kecurunan dia jadi Dapatlah? kalau sama dengan kosong saya dapat sama dengan kill. Sama okey. Amah? Belum cikgu. Okey, teruskan. Cikgu. Ya. So kalau jawapan dia 3 tu, kalau jawapan dia bukan sama dengan kosong, jadi y sama dengan negatif x tolak 8/3 cikgu. Yes. Yes. Negatif x per 3 ataupun negatif 1/3 x. Tapi kena letakkan juga apa tu dia punya pintasan y dekat sini. C tu, nilai C tu. Okey, faham.
3 2 1/3. 2 ke? 2/3. Sorry. 2/3 ataupun 8/3. Okey, macam ni pun okey juga. Tapi ini pun diterima. Jawapan dia betul juga. Jawapan dia sama. Hanya format yang berbeza saja. Not a problem. Cikgu dapat dah cikgu. Dapat jawapan sama ke? Sama. Alright, good. Okey, sebenarnya kalau kita pergi balik pada Desmos tadi tu, kita boleh verify. Tengok persamaan ini yang saya letak asalnya, saya boleh gantikan saja dengan persamaan dalam soalan tu. Tadi apa? 5x kuasa 2 kan? 5x kuasa 2 tolak 7x tolak 1. Ni dia bentuk graf dia. Okey. Kita boleh tengok. Tadi koordinat dia apa? 1, -3 kan? Okay. Kalau 1, -3, kita bawa, tu dia. A bersama dengan 1. Jadi dia punya koordinat dia 1 tolak 3. Sama seperti dalam soalan. Okey. Nak tahu dia punya keturunan, kita ganti X ni dengan A. Kita dapat keturunan dia bersama dengan 3. Itu dia. Dia tengok di mana pintasan Y kepada garisan tangent, iaitu tolak 6. Sebab tu kita dapat tadi Y bersama dengan 3x tolak 6. Dan garisan tangent lah macam ni. Warna hijau. Okey. Kat sini tak boleh nak display dia punya keturunan untuk garisan normal dia. Tapi boleh main lah. Boleh main graf ni, boleh tukar-tukarkan nombor dia, persamaan dia, boleh tukar-tukar. Alright, kita boleh tengok macam mana bentuk graf dia. Alright, kita teruskan. Saya tak mau ambil dari nombor 1 dah. Saya ambil dari nombor 2. Yang B, C, D ni buat sebagai homework. Buat sebagai homework. Tengok nombor 2 pula. Saya nak pilih something yang paksa korang bertiga guna balik apa semua petua rantai lah, petua hasil darat, petua hasil bagi. Okey, mana satu saya nak ambil? Saya nak ambil yang mana? Tak mau ambil yang susah sangat. Okey, buat nombor C, buat C. C. Y bersama dengan punca kuasa 2 X tambah 1. X bersama dengan 3. Cari persamaan tangent dan normal. Saya harap masih ingat petua-petua yang kita belajar, 3 petua tu.
Cikgu. Ya. Dia punya tangent saya dapat 1 per y sama dengan 1/4 x campur 5/4. Campur apa? 5/4. 5/4. Okay, good. Cari normal pula. Cikgu. Ya. Tangent pun saya dapat 1/4 x tambah 5/4 y sama dengan 1/4 x tambah 5/4. Okay, interesting. Very good. Okay, Dapat terus. sama juga. Okay, so cari normal pula. Cikgu, saya pun dapat sama juga cikgu. Okay, saya rasa pelik sikit sebab macam saya buat silap ke saya tak pasti. Sebab saya dapat keturunan dia 1/2. Siapa dapat, yang lain semua dapat 1/4 Saya dapat 1/2. Ada silap mana-mana? Oh, saya ada silap. Okay, saya tertinggal 1. 2 saya ni saya tertinggal. Okay. Good. 1/4 betul. Alright. Teruskan. Cari normal nak. Cari normal. dy. Okay. Tiga tambah 1. 2. Jadi y tolak 2 per x tolak 1/4. 1/4 lah. 1 tolak 3. 4x tolak 3/4. 2 3/4. 2 suku. 2 1 suku. Okey, betul lah. Jadi y sama dengan 1/4x tambah 5/4. Okey, betul. Normal pula. Cikgu. Dapat tak? Cikgu. Ya. Untuk normal saya dapat y sama dengan negatif 4x tambah 14. Okey, good. Saya pun dapat jawapan yang sama cikgu. Okey, good. Very good. Alright. Cikgu, saya pun dapat jawapan sama. Alright, very good. Okey, saya selesaikan kat sini. Okey, jadi M2 bersama dengan tolak 4. Okey, so y tolak 2, x tolak 3 bersama dengan negatif 4. Jadi y tolak 2 bersama dengan negatif 4x tambah 12. Okey, jadi pindah negatif 2 tu jadi y bersama dengan tolak 4x tambah 14. Okey, very good. Dah dapat jawapan. Very good. Okey, A, B, D, E dan F tu buat sebagai homework. Okey, pastikan benda ni boleh buat dengan cekap. Kita tengok 3. Buat nombor 3 ni. Nombor 3 ni nampak macam kena guna petua hasil darab. Biasakan diri petua hasil darab dengan petua rantai. Kena guna dua-duanya sekali.
Okey, formula apa tu rahsia darab? Okey. There you go. Ataupun kita tulis ni sebagai X. Macam itulah. Lebih elok. Alright.
Ingat lagi tak petua hasil darab? Cikgu, Ya. yang V tu kena guna petua rantai je. Yang V. Ya betul. V. Ya betul. Betul. Okay. Terima kasih, cikgu. Alright, sure. Siapa dah dapat apa fungsi curunan dia, dy dx? Dapat 13/3 cikgu. Okey, betul tu. Okey. Dah
dapat apa nilai dia. Alright, good. 13/3, okey. Cikgu, saya baru dapat. Apa dia? Dapat apa? Saya baru dapat DYDX. Baru dapat. Baru dapat? Sama lah. 13/3. Baru dapat. Dapat 13/3. Okay, good. Very good. Teruskan. Persamaan tangent. Dapat 13/3 juga cikgu. Okay, very good.
Cikgu, Ya. tangent saya dapat Y sama dengan 13/3x Okey. tambah 16/3. Alright. Okey. Betul tu, betul tu. Betul. At least sama dengan jawapan saya. Kita cari normal. Baik. Cikgu, Ya. kalau saya darab semua tu dengan 3 boleh cikgu? Boleh. Boleh, ya. Buang pecahan ni. Cikgu, saya dapat sama juga tapi 3y sama dengan 13x campur 16. Okey, very good. Ya. Sama lah tu. Betul lah tu. Okey, teruskan soalan C, sama normal. Cikgu, saya pun dapat jawapan yang sama, cikgu. Very good. Okey, cari normal pula. Cikgu, Ya. untuk normal saya dapat Y Mhm. sama dengan negatif 3/13x Okey. tolak 168/13. 168/13. Ha. Alright. Ya,
Cikgu, Ya je. kalau jawapan Hussein tukar jadi positif boleh cikgu? Sebab negatif jadi macam tak lawa sangat. Boleh. Yes. Baik. So jawapan tu jadi 3/13x tambah 168/13. Okey, boleh. Ha. Cikgu, saya pun dapat jawapan sama dengan Megat. Alright, good. Cikgu, saya pun dapat jawapan serupa yang baik. Okey, very good. Very well. Okey, kita ada lagi nombor 4 tapi saya tak mau buat kat sini. Saya bagi itu sebagai homework. Saya nak tunjukkan contoh yang berikutnya. Alright. Okey. Kita nak mengaplikasikan konsep persamaan tangen ni pada satu masalah lah. Okey, kita baca soalan dia. Rajah di sebelah menunjukkan sebatan jalan raya yang diwakili oleh lengkung. Okey, lengkung tu dia dah bagi, iaitu y bersama dengan 1/2 x kuasa 2 tolak 2x tambah 2. Okey. Kumar memandu keretanya di jalan raya itu. Oleh kerana hujan, jalan tersebut menjadi licin dan menyebabkan Kumar tersasar di titik A. Okey, ni titik A ni dia tersasar. Dia terbabas lah. Maknanya dia pergi straight. Dia tak ikut dah garis lengkung. Dia pergi straight saja. Okey, kalau jalan licin tak apalah, jangan dia mabuk sudahlah. Okey, tersasar di titik A lalu mengikut jalan AB yang merupakan garisan tangen. Y bersama dengan 2x tolak C. Okey, dia dah bagi tahu dah. Tangen dia y bersama dengan 2x tolak C. Okey. Cari koordinat A. Dia suruh cari koordinat A. Macam mana nak cari? Okey. Tak apa, kita tengok dulu dy dx. Dy dx berapa? Dy dx bersama dengan x tolak 2. Betul kan? X tolak 2. Okey, good. Dah betul dah. Alright, sekarang dia kata tangen dia ialah y bersama dengan 2x tolak C. Bermakna 2 tu merupakan nilai kecerunan. Okey. Maknanya M1 adalah bersama dengan 2. Jadi dy dx bersama dengan 2 pada A, pada titik A. Okey, jadi kita gantikanlah. X tolak 2 bersama dengan 2. Jadi X adalah bersama dengan 4. Jadi X adalah bersama dengan 4. Okey, kalau X bersama dengan 4, berapa nilai Y? Dia suruh cari koordinat A kan. Jadi Y bersama dengan 1/2 4 kuasa 2. 4 kuasa 2. Okey. Tolak 2 darab dengan 4 tambah 2. Jadi bersama dengan 16/2 jadi 8. Tolak 8 tambah 2 iaitu bersama dengan 2. Jadi koordinat A. Okey, saya anggap saya tak ada buat silap. Kalau silap lainlah dia punya nilai dah. Koordinat A ialah 42. Betul tak? 16 ini tolak 8. 8 jambah 2. Betul. Saya rasa betul lah ni. Koordinat A ialah 42. Okey, siap soalan A. Soalan B pula. Soalan B saya buat kat sini. Nilai pemalasi. Jadi pemalasi ni dia punya nilai pemalasi ni adalah dia punya dengan tolak C sekali tu. Tolak C ni ialah dia punya pintasan Y. Tapi kita tak perlu cari pintasan Y. Kita guna saja formula Y tolak 2 itu koordinat Y pada titik A. X tolak 4 bersama dengan kecerunan garisan tangen tu ialah 2. Jadi Y tolak 2 bersama dengan 2x tolak 8. Jadi y adalah bersama dengan 2x tolak 8 tambah 2. Jadi tolak 6. Bermakna C adalah bersama dengan 6. Okey, sebab dia tulis sini minus C. Minus 6 minus C. Jadi C bersama dengan 6. Jadi di situ cara dia macam mana nak cari. Boleh ikut tak? Ada soalan? Boleh. Okey. Sekarang ni 10.21. Alright, kita masih ada masa. Latihan. Okey.
Kita ada 9 minit, kita cuba sejauh mana yang kita boleh lah untuk soalan nombor 1 ni. Tu dia, seutas gelang. Gelang pun boleh tulis dalam bentuk persamaan kuadratik. Itu lah. Alright. Jenuh ni, soalan ni susah ni. Garis AC tangent pada gelang pada titik A dan BC pula ada normal. Satu tu tangent. Satu lagi tu normal. 2 ekor semut. 2 ekor semut berjalan masing-masing di sepanjang garis tangent AC dan garisan BC dan bertemu pada titik C. Pandai matematik semut ni. Okey, cari persamaan tangent, cari persamaan normal dan koordinat C. Alright. Do your thing. Okey, soalan ni dia berlainan sedikit daripada contoh yang saya tunjuk tadi tu, tapi kefahaman dia memerlukan kefahaman yang sama. All the best. Cari A dulu bila dapat A tu bagi tahu saya. Cikgu, Ya. A tu dia nak minta persamaan tangent titik A kan? Ya, betul. So saya dapat Y sama dengan X tambah 3. Okay, good. Eh. Y bersama dengan X tambah 3 Sekejap cikgu, saya nak betulkan. Ada tersilap sikit. Sebab keturunan dia negatif tu. Saya tersilap. Cikgu, Ya. negatif Y sama dengan negatif 1X tolak 1. Macam ni. Negatif X tolak 1 Alright. Cikgu, saya dapat Y sama dengan negatif X tambah 3. Ui, lain pula Tu dia. Okey. Kita ada 3 jawapan berbeza daripada 3 orang. Okey. Saya buat kat sini Y tolak X tambah 1 tolak X Cikgu. tambah 3. Jawapan ni betul. Apa nak cakap? Jawapan tu yang betul. Yang last kali tu. Itu yang betul. Alright. Tolak X tambah 3. Okey cikgu. Okey, teruskan B pula.
Interesting. Itu soalan A. Okey, B pula. Normal pada titik B. Pada B. Tiga empat daripada X sama dengan 6.33. Alright. Okey, siapa dapat B? Dah dekat 10.5 dah ni. Okey, macam mana B? 10.5 lah. Saya dapat negatif 1. Sekejap je. Saya tersalah buat sikit. Alright.
Cikgu, saya dapat Okey. 3Y sama dengan negatif X campur 15. Okey, sama dengan jawapan saya. Betul tu. Cikgu, Ya. jawapan dia dalam bentuk lain juga kan, cikgu? Boleh saja. Bentuk lain pun boleh. Saya tak pasti betul ke tak, tapi jawapan saya negatif 1/3 X. Y sama dengan negatif 1/3 X tambah 5. 3x tambah 5 kan. Sama juga tu. Sama je. Baik. Saya punya sama dengan agak cikgu. Okey, very good. Okey, teruskan soalan C yang terakhir. Ini senang saja ni. Soalan C ni. Harap-harap je lah. Kita dah terlebih masa dah.
Okey, macam mana koreksi? Tu selesaikan persamaan serentak je tu. Cikgu, saya dah dapat cikgu. Jawab apa? Negatif 36. Okey, betul lah tu. Siapa lagi dapat? Dah dapat you. Jawab apa? Koordinat CU X dia negatif 3, Y dia 6. Okey, betul. Siapa lagi seorang tu? Saya tak tahu dah. Tak dapat nak track suara. Cikgu saya pun dapat dah. Okey, good. Sama jawapan dia. Sama. Okey, kita akan bertemu sekali lagi hari Selasa. Tapi banyak saya nak bagi homework ni. Selatihan kendiri 2.8 tadi, yang kita tinggal tadi. Kemudian 2.9 ni ada banyak soalan juga. Dan masa ada sampai hari Selasa saja. Hari Selasa kita ada kelas. So, cubalah buat sebanyak yang mungkin. Okey? Mungkin dedicate esok ni untuk buat latihan ke. Jadi kita boleh completekan persamaan normal dan tangent ni. Okey? Lepas tu kita nak masuk topik yang penting juga, iaitu tentang titik pegun. Titik maksima, titik minima, titik lengkok balas. Okey, ni pun selalu keluar dalam SPM. Alright, jadi apa-apa lagi nak tanya sebelum kita berpisah hari ni? Cikgu, homework 2.8 dan 2.9 juga. 2.8 dan 2.9. Okey, baik cikgu. Okey. 2.8 dan 2.9. Yang mana dah buat tu tak payah buat lah. Buat yang mana belum buat saja.